Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi dalam sesi CDL Connecting Dot Learning hands-on kluster IPG pada petang ini. Seperti biasa kita akan ada dua pengisian. Yang pertama iaitu pengisian yang pertama iaitu snippet dari yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mehander, dan yang kedua disusuli oleh pembentang kita pada hari ini adalah Puan Kastina dari IPG Kampus Ipoh. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mehander Singh untuk memulakan snippet online. Okay, terima kasih. Bukan saja untuk hari ini saya saja yang akan bentang, tapi saya akan mulakan. Kemudiannya rakan-rakan saya yang berada dengan saya di sini di Finland akan juga bentang. And saya hanya akan gunakan slide ini saja ya. Jadi apa yang saya nak mulakan sebelum saya serah kepada rakan, saya hanya nak mulakan dengan kata-kata hikmah ni. It's easier to build strong children than to fix broken adults. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa dalam sistem pendidikan di Finland, ia merupakan bahawa the support system bagi pendidikan adalah sangat penting. Bukan saja aspek ilmiah, bukan saja aspek kognitif, tetapi aspek sosio-emosi kanak-kanak diberi perhatian yang besar. Kata-kata hikmah ini diutarakan oleh Frederick Douglass pada tahun 1855. Tetapi kebenarannya sampai sekarang, it still makes a lot of sense. Bahawa it's easier to build strong children than to fix broken adults. Maksudnya apa yang berlaku di sekolah adalah amat penting. Adalah amat penting dan kita kena lihat ekosistem well-being of children. Dan ekosistem itu adalah sangat penting. Sebelum kita nak memperhebatkan PDP, kita jangan lupa ekosistem well-being of children. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan dan saya nak serahkan kepada seorang pakar pendidikan daripada negara Finland, Dr. Kari, dan Dr. Kari will share just 1 or 2 points. He's going to retire in about few months, 3 months. Yesterday was his farewell from the university. He has been with the university for nearly 40 years. So ilmu dan pengalaman yang ada pada the experience that Dr. Kari has is a lot. 2 minutes of time is definitely very unfair to him, but we are just getting that 1 point that he's going to share with us, and then he will hand over to Dr. Raimo, who will also share 1 important point with us, and Dr. Raimo will pass over to Dr. Riku, who is a school principal here, and he is going to share 1 important point with us, and semua yang lain. Hari ini kita panjang sedikit, but trust me, it is valuable information, and thank you all of you. So I'm stopping here. I'm going to pass over my handphone to Dr. Kari. Like I said, he's the person, and we are so lucky to have him and listen to him. Thank you, Dr. Mehander. Hi, everybody. My great pleasure to meet you. I have had the honor to visit Malaysia twice. I'm just waiting the next slide. Can you hear me? Another trial. I told you that I'm Dr. Kari Kumpulainen, director of Oulu University Teacher Training School, but actually I'm from Melavati High student, if you can see. Yeah, well, Dr. Mehander asked me to tell just one thing about education. I've been training teachers almost 40 years, just like Dr. Mehander mentioned. And if I have to pick just only one thing from Finnish education, I choose a word: trust.
we get a lot of visitors from other countries to Finland, and they are asking that what is the secret of Finnish education system, because we have produced and managed to do good job on the area of education. If only one word needs to be picked, it's trust. We trust each others. We have a good high quality training for teachers, and every single teacher in Finland must have a minimum of master's thesis, so studying in a university. And our school, Oulu University Teacher Training School, we are training about 600 teachers every year, and then they are leaving us, and we trust that they are doing good job. Our principals, they are trusted. We don't have any inspectors in our system. We used to have inspectors 40 years ago, but nobody liked inspectors. They were quite stressful people. And then our ministry decided that if you don't like them, let's kick them out. And since that, our teachers, they have been happy. Perhaps you know Finland is the happiest country in the world, and that might be one reason for that. Still, I say that if you have inspectors, they can be very good people if they are supportive for your school and principals and teachers. So no problem on that. Yeah, but that was my message. Trust on your teachers, trust on your principals, trust on your students, trust on your parents. It was nice to meet you. I'm looking forward to meet you again, perhaps in Finland. Have a nice day. Terima kasih. Terima kasih, poli. Good afternoon, everybody. Best greetings from Finland. My name is Dr. Raimo, and I'm very pleased to meet you all online. We are a group with your fellow citizens here from Malaysia. My main message to you concerns collaboration. To put it short, together we are strong, united we stand. And in the school context, this is in practice becoming a reality when we help and support one another. It can be also called mentoring, tutoring, or whatever concept you would like to use. But the main idea here is that you don't walk alone, that we all are in the same boat together, and how to do it effectively is something that we from the University of Oulu are happy to be part of by supporting training for people who would like to act as mentors. I wish you a good day. Best greetings from Oulu, Finland, with already 5 degrees of Celsius on June 2nd. So your countrymen here are experiencing a different kind of weather. Good to see you and have a nice weekend. Thank you, Dr. Raimo. Yes, Dr. Riku. Dr. Riku is a school principal, and he will share 1-2 thoughts, right? Yes, okay. So good afternoon also on my behalf. I'm Dr. Riku, and I'm going to continue from what Kari and Raimo said. So Kari was talking about trust, and what follows from trust that I also value a lot in Finnish education is the freedom that we give to teachers and the autonomy that we trust them to do their jobs in a good way, and also between teachers and students. So we want students to be independent and autonomous and strong, and so we trust them to do a good job. And to be independent and autonomous as a teacher doesn't mean that you have to do everything alone. So like Raimo said, collaboration is also a key. But from trust,
it follows that we give freedom and autonomy for teachers and students, and also for principals. So that's my thought. Thank you, Dr. Riku. Thank you. We have Principal Pengetua Cemerlang, Mr. Jagde will share, and he'll speak both in Bahasa and in English, right? Hello, good morning. Di Finland ni sekarang masih pagi ya. Dan masih sangat sejuk. The weather here is very cold. We promise a summer, tapi summer dia ialah bawah 5 darjah Celsius. Pagi tadi 4 darjah Celsius. Apa khabar semua rakan-rakan pendidik di Malaysia? Perkara yang saya ingin kongsikan di sini, what I have learned, I think I would like to share here is the students, murid-murid ya, diberikan banyak masa rehat. Misalnya dalam pelajaran sehari in one day lessons, they have 4 breaks. Bermula dengan selepas mereka masuk awal pagi, contohnya mereka bermula agak lewat ya, bukan seawal kita. Dalam 8.30 mereka mulakan kelas mereka. Ya. After 1 hour, dia ada break selama 10 minit. Ya, di mana murid boleh keluar dan bermain. Ya. Bermain bola sepak ke, berlari ke, panjat pokok ke, main kejar-kejar. They got 10 minutes of break. And then they come back to the class and continue the next lesson. And this is followed by 35 minutes of lunch break, long lunch break. Di mana guru-guru kelas, the teachers will follow the students to the canteen. Right? I think Datuk Mahinda dah sebut tadi, makanan di sini semuanya percuma. Ya, semua disediakan oleh kerajaan, dibayar. Ya, jadi untuk guru-guru juga percuma. Jadi mereka duduk dan makan bersama dengan anak murid selama 35 minit. I think it's a very long break, enough for the students. Ya, kalau di Malaysia murid-murid kita berebut-rebut ya, mengejar masa tak cukup masa. And this is followed by another 2 kali lagi break ya, sambung dengan pelajaran, 15 minutes break, and then continue with more lessons and another 15 minute breaks, and they dismiss. So this is something very unique. I think the students here are very happy. No wonder they are rated for the 6th year in a row the happiest country in the world. Right? I think that's my take from here. Thank you. Thank you, Mr. Jagdir. And please bear with us. Hari ini adalah edisi yang khas untuk CDL Snippers ni, edisi khas. Dan sekarang kita dengan penolong kanan Puan Mazira daripada SMK Putrajaya Presence 92. Putrajaya. Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. I think over there. Here still morning. Okay, I'm Puan Mazira binti Muhammad Zin from SMK Putrajaya Presence 92. Okay, banyak best practices yang we gained lots of knowledge here, yang mana very good to apply in our organizations in Malaysia. One of them I will focusing on leadership skill. Yang pertama, leadership yang kita perlu lihat adalah bukan sahaja menjadi seorang pengetua itu adalah leadership. Bermula daripada pengetua, dia turun kepada penolong-penolong kanan, itu yang dikira SLT, MLT, juga ketua-ketua panitia, juga ketua-ketua unit, juga kepada guru-guru. Yang mana kita lihat enhancement yang telah diletakkan sebagai leadership skills ini very ideal, very strategic, very excellent and amazing. Yang mana berfokuskan leadership itu merupakan bukan sahaja pengetua yang perlu ideal, yang perlu digarapkan di dalam kita punya negara Malaysia. Ia bermula daripada pengetua, diturunkan empowerment itu kepada penolong-penolong kanan, juga seterusnya. Dan bermula step in the school, you must smile. Yeah, smile. Smile Colgate, smile Dali and everything. Yeah, like we did before this and now. Kan? Okay, so leadership itu merangkumi from your heart. Okay, win the heart. Okay, dan kita tahu you pun selalu smile kan, memulakan satu-satu perkara. Begitu juga dengan di Finland. Mereka sentiasa smile, okay? Senyum. Kerana senyum itu membawa satu keindahan, satu happiness, okay? Dan di sini leadership itu mesti ada master, ya. Semua cikgu mesti ada master. Apatah lagi sebagai pengetua, mesti ada PhD. Dan kita really encourage all the teachers to pursue the study. Kerana di dalam leadership itu, sebagai pengetua atau sebagai guru, semuanya membawa keterampilan sebagai pemimpin.
Okey, pemimpin itu mesti positif. Yang mana diilhamkan di Finland ini, positive leadership mesti di-enhancekan dalam education. Itulah education berkecemerlangan. Bermula dari early of the stage. Okey, kalau guru masam, senyum, stres sahaja, anak-anak juga stres. So mereka bermula pada situlah senyum. Jadi kita inginkan guru-guru, semua guru, tak kira dalam apa situasi pun di Malaysia, senyum merupakan satu keindahan. Bermula hari ini kita mulakan senyum. Dan kedua adalah begitu juga dengan manajemen strength. Strength. Kita mesti sentiasa kuat dan berkeyakinan bila kita mentadbir ataupun manage our PDPC. Okay, saya rasa itu sahaja. Thank you very much. Love from Finland. Congratulations. Okay, everyone. Thank Thank you. all. We have next Puan Shirin, yeah, and she will share very quickly. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya Puan Shirin daripada SMK Setia Alam, Pengetua SMK Setia Alam. Right, apa yang saya nak berkongsi di sini, kita bercakap banyak mengenai student ya dan leaders. So kita lihat di Finland ni dia banyak support system lah. The well-being of not just students tetapi guru-guru juga, termasuklah pengetuanya sekali. Ya, support system ni sangat-sangat penting di sini. Right, kita lihat di sini juga ada maternity leave macam juga di Malaysia. Tetapi kita di Malaysia paid leave untuk selama 3 bulan kan. Tetapi di sini dia maternity leave dan juga paternity leave dapat allowance saja. Tetapi sehingga 9 bulan. So basically teachers they feel very supported lah. And they boleh make sure that their own children pun taken care of. Jadi itu yang perlu mungkin kita lihat semula, support system lah di Malaysia tu. I think that's all lah sebab ramai lagi nak bercakap di sini. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cikgu Shirin. Lagi 4 orang just. Very quickly, Dr. Hailey. Dr. Hailey, pengetua baru berapa minggu saja jadi pengetua, Right. sudah sampai ke Finland. Right. Assalamualaikum, good morning, salam sejahtera. Okey, apa yang saya dapati daripada lawatan kami di Finland, tadi trust telah disebut and also well-being. It's very big in Finland here. Dan kita di Malaysia ni, we are on the right track. We have similar things with Finland. We also have free food for the students. We also have free education. I think one unique thing that we don't have is free transport for the students. But here in Finland, the students, they don't go to schools that are very far from their home. So that's one thing we have to look in our country lah, free transport. So sebenarnya ada banyak lagi perkara. There are a lot of things that we can share and learn from Finland. But I think I will save that for the next Friday session. Thank you, everyone. And as they say in Finland, kiitos. Bye-bye. Thank you, Dr. Hailey. And now we have Cikgu Su, pengetua. Let her introduce herself. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dari Finland. Saya Suhafna binti A. Rahman, pengetua SMKP Sri Aman, Petaling Jaya. Banyak perkara yang kami belajar di Finland dan saya ingin yang menyentuh hati saya adalah tentang pre-primary education di Finland ya. Mereka mula awal daripada umur 6 tahun. Selama setahun di sekolah, mereka tidak murid-murid ini sebenarnya tidak diterapkan sangat tentang kemahiran membaca, mengira. Mereka lebih diterapkan tentang values ya, tentang values seperti yang Datuk telah maklumkan, kata-kata hikmah, is easier to build strong children than to fix broken adults. Sama juga di Malaysia, jika kita ingin melentur buluh, biarlah dari rebungnya. So di Finland, kanak-kanak ini dari kecil telah diterapkan perasaan suka dan seronok untuk datang ke sekolah, untuk belajar kerana mereka belajar melalui
mereka bermain dan tidak diterapkan sangat membaca dan menulis. Mereka percaya murid-murid ini along the way mereka akan pick up skill membaca dan menulis mengikut kapasiti masing-masing. Saya rasa itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Su, dan kita ke Encik Isha. Mereka menghadiri program sebulan di sini. Ini minggu ketiga mereka di sini. Encik Isha adalah, bagi dia perkenalkan dengan ringkas dan terus masuk ke apa yang dia nak kongsikan bersama kita. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Okey, saya Muhammad Ishaq Ismail, merupakan peserta bagi program Education Fellowship di bawah Khazanah dan Kementerian Pendidikan Malaysia. So, apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan teknologi. Salah satu mungkin benda yang agak barulah di Malaysia kan, berkaitan dengan wujudnya di Finland ni ada satu fabrication laboratory, Fab Lab. Okey, Fab Lab ni dia merupakan satu makmal yang diguna secara luas di Finland ni untuk dalam apa orang kata, untuk empower people punya ideas into reality. And most of the thing inside the laboratory is more to 3D printing, laser cutting and electronic, di mana budak darjah 1 sekolah pun boleh buat apa design yang mereka nak buat lah. So ini bagi saya sangat penting lah dalam kita in order to foster a deep understanding of STEM. Kita kat Malaysia ada STEM. So this kind of facilities, it help a lot and support the implementation of STEM in our country. So I think that's all that yang saya nak kongsi lah, something new that I learn from Finland. Okay, thank you. Okay, terima kasih Mr. Ishaq. Okay, yang terakhir daripada Puan Izzati. Okay, she will introduce herself and very quickly share her thoughts. Okay, Assalamualaikum and hi, I'm Izzati. As an Assistant Director from Teacher Professionalism Division, Malaysia Ministry of Education, KPM. Dan saya juga merupakan salah seorang daripada peserta yang telah dibiayai oleh Khazanah ACCE untuk Khazanah ACCE Education Fellowship untuk melengkapkan diploma program in Education Leadership and Management. Okay, just a short brief. Okay, so bagi saya ingin berkongsi berkaitan dengan guru ataupun teacher, memandangkan saya juga adalah di bawah BPG KPM. Okay, so izinkan saya untuk menerangkan dalam bahasa Inggeris. Okay, while teachers have some freedom to choose their teaching styles, the Finnish education system does emphasize certain principles such as equity, student well-being, and active learning. So regardless of individual teaching styles, Finnish teachers aim to create a supportive and engaging learning environment together with their co-teacher that promotes student growth and success. So dekat sini mereka telah mengamalkan co-teaching, maknanya guru bersama-sama guru yang lain bersama-sama untuk menjayakan PDP. Okay, like what Dr. Remo shared just now, together or united we stand, together we rise. So it's also worth mentioning that the Finnish education system encourage teacher to do continuous improvement ataupun kita kenali sebagai CPD and also in which area they are lacking. So teachers are encouraged to evaluate their teaching practices and then seek feedback from students and also the colleagues and adjust their methods accordingly to enhance the student learning outcomes. So overall, I can say that the variation in teaching styles in Finland reflects the diverse perspectives and strengths of individual teachers, as well as the commitment to tailoring education to meet the unique needs of students. So kita boleh kata more qualified teachers are actually needed in order to achieve our KPI in our education system. Not only in Finland, actually in Malaysia as well, we need to strategize and find solutions on how to make the teaching profession a career of interest. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dari Finland. Bye.
Well done. Thank you Puan Izzati and semua rakan yang ada dalam sesi dekat 200 dan 280 people in Malaysia listening to us in the last couple of minutes. So sesi hari ini panjang sedikit tetapi saya rasa sedikit daripada semua orang telah memberi satu gambaran kepada semua yang mendengar hari ini. Sememangnya kita tahu bahawa pendidikan di setiap negara mempunyai acuannya tersendiri. Bagi kita, kita mencari apakah yang the hidden, the tacit aspect of education di Finland and how it enhances learning. So that's what we are looking for. Ada juga banyak benda baik yang berlaku di Malaysia. And many good things happening in Malaysia as well. But today, kita mencari apakah that formula yang boleh memberi kecemerlangan kepada pendidikan yang sudah ada di Malaysia. Dan sememangnya cikgu-cikgu kita equally sama hebat dengan cikgu-cikgu di Finland. Kita ada ekosistem yang berbeza, tapi bagaimana kita nak cari persamaan dengan ekosistem yang ada di Finland dengan ekosistem kita, bagaimana kita boleh memangkinkan lagi pendidikan. Dan apa yang kita kongsikan hari ini adalah hanya the tip of the iceberg. Sememangnya banyak lagi dan kita akan cari satu persada yang lain di mana kita akan kongsikan. Dan semua yang mendengar hari ini, kalau anda berminat, kita boleh rangka satu program pada tahun 2024, 2024. If you wish to embark on a program to come to Finland, and we shall arrange so that you can equally get that experience, right? And I believe and I trust it will be a wonderful experience for all of you. Pendidikan tidak boleh ditempurungkan. Kita kena keluar daripada tempurung itu. Itu saja daripada saya. Remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Books are the training weights of the mind. Itu kata-kata hikmah daripada saya. Thinking is reading. Right? Thank you. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Datuk Dr. Mahendra Singh dan rakan-rakan beliau dari Finland di atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Baiklah ya, kita akan teruskan dengan sesi yang kedua iaitu sesi pembentangan yang akan disampaikan oleh Puan Kastina binti Mat Kasim. Selamat datang Puan Kastina binti Mat Kasim. Puan Kastina sudah ada di talian? Alhamdulillah dah ada, Doktor. Ya. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dapat dengar dengan jelas walaupun saya sekarang ni saya berada di Kota Kinabalu, Sabah. Ya. Okey, kalau dah boleh kita boleh buka video kamera. Baik, sebelum saya serahkan kepada Puan Kastina pada petang ini, saya akan memperkenalkan sedikit ya latar belakang pembentang kita pada petang ini ya. Baik, Puan Kastina binti Mat Kasim ya, berasal dari Kelantan ya, dan merupakan seorang kaunselor berdaftar ya, dan merupakan ahli seumur hidup Pekama ya, Pekama International. Beliau memiliki ijazah sarjana muda Social Science, major dalam Planning and Management Development, University Science Malaysia. Seterusnya melanjutkan diploma pelajaran dalam diploma pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling ya, program IPG di IPG kampus Kota Baru, dan seterusnya melanjutkan ijazah sarjana dalam bimbingan dan kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau ringkasnya UPSI. Baik, Puan Kastina juga merupakan certified practitioner ya, dalam beberapa bidang. Yang pertama ya, terapi kebangkitan spiritual, yang kedua art drawing, house tree person,
ataupun ADHTP dan Neo-Cognitive Behavioral Therapy ataupun Neo-CBT. Ya. Dan Puan Kasina ni sebelum ini ya mempunyai pengalaman yang luas lah sebagai guru bimbingan dan kaunseling ya di beberapa buah sekolah di Perak ya sebelum bertugas di IPG kampus Ipoh ya sebagai kaunselor pentadbiran ya dan terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti ya di peringkat PPD ya negeri ya dan juga peringkat kebangsaan ya khususnya sebagai pembina modul pemimpin rakan sebaya Bestari peringkat kebangsaan ya, program modul program transformasi Minda NCER Utara ya jadi kita dapat alhamdulillah ya kita dipertemukan dengan seorang pembentang ya yang punya kelayakan yang hebat pada petang ni ya alhamdulillah ya jadi kita sama-samalah ya mengambil peluang ini untuk mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Puan Kastina sebentar nanti. Baiklah ya, saya dengan ini ya, menyerahkan majlis ini kepada Puan Kastina untuk meneruskan pembentangan. Dipersilakan Puan. Terima kasih Doktor. Baik, Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Hari Jumaat kepada semua yang ada di layar skrin lah bersama-sama dengan saya pada petang ini. Terima kasih Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, pensyarah cemerlang dari IPG Kampus Ipoh dan juga merupakan penyelaras CDL iaitu Connecting.Learning. Kalau tak salah saya Doktor, kalau salah maafkan saya ya. Jadi terima kasih. Terima kasih kepada pihak CDL yang memberikan kepercayaan dan peluang kepada saya untuk berkongsi pada petang ini. Bukanlah menyampaikan ceramah tetapi sekadar berkongsi ya sedikit ilmu yang ada kepada tuan-puan ya, para penonton yang ada bersama-sama dengan saya pada petang ini. Okey, baik. Okay. Saya akan kongsikan sebabnya kita ni dengan kalau saya online Zoom ni zaman PKP dah agak lama kita tak online dengan Zoom ni, dia agak terkedik-kedik lah sikit ya. Ada nampak tak? Ada. Alhamdulillah. Okey, maafkan saya lah ya, biasalah dengan teknikal ni kita bukannya setiap hari menghadap bagi saya lah bukan setiap hari menggunakan apa nama orang kata secara online ni kan, dan zaman PKP saja kita pun banyak menggunakan online. Jadi untuk tajuk pada petang ini saya nak kongsikan ialah psychological first aid, iaitu ada juga orang panggil PIFA, ada juga orang panggil PFA. Mungkin ada dalam kalangan tuan-puan dalam Zoom ini yang dah biasa, yang dah pernah dengar ataupun yang dah pernah biasa menggunakan PFA, psychological first aid ini. Tapi mungkin ada juga yang belum pernah dengar ataupun pernah dengar tapi tidak tahu sejauh mana. Okey, so hari ni saya nak kongsilah sedikit. Saya tak perlulah nak kenalkan diri saya lagi, tadi Dr. Hadi dah kenalkan. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada psychological first aid, kita kenallah sedikit lah yang berkaitan dengan orang panggil golongan profesional dalam kesihatan mental. Kenapa nak kaitkan dengan kesihatan mental? Sebab psychological first aid tadi dia ada signifikan dengan kesihatan mental. Okey, baik. Mental health professionals yang terdiri daripada psychiatrist, psychologist dan juga counselors. Sebenarnya tiga individu ini nampak tiga individu yang berbeza. Yes, memang berbeza tetapi mereka sangat signifikan dari segi kemahiran, dari segi pengalaman, dari segi latar belakang akademik. Okey. Baik, seterusnya saya nak ajak tuan-puan semua untuk melihatlah sedikit apa yang ada di kepala kita, di otak kita. Sebenarnya benda ni kita tahu, cuma kita tak ambil berat, kita tak ambil alert sangat kan. Jadi sekadar orang kata ulang kaji lah. Kalau saya salah, ada cikgu-cikgu sains dalam ni, maafkan saya lah ya. Boleh betulkan mungkin. Okey, baik. Dalam otak kita ni, kalau lihat daripada gambar tu,
itu adalah yang di sebelah kanan tu, itu adalah kelenjar rembesan dalam otak kita. Ada GABA, ada histamin, ada norepinephrine dan sebagainya. Kemudian kalau lihat pada yang hijau, dopamin. Dopamin tu sebenarnya satu rembesan yang dikeluarkan di otak kita, yang mana kalau rembesan ini sebenarnya ia membantu untuk kita feel good. Kalau tak silap saya, untuk kita rasa feel good. Setiap masa kita rasa feel good, itulah sebenarnya kelenjar yang dikeluarkan yang dipanggil dopamin. Okey, kalau jumlah pengeluaran dopamin ni dalam jumlah yang amount yang a very good amount, dia akan membantu kita untuk membantu badan dan otak kita untuk orang kata penghantaran mesej ke bahagian badan kita. Jadi itu yang akan membantu kita menjadi orang yang is it okay or not okay. Okey, baik. Jadi saya terus pergi kepada tajuk perkongsian. Sebelum tu saya nak kongsikan juga, ini signifikan dengan tajuk perkongsian kita. Kalau lihat pada skrin tu, disaster in many forms. Sebenarnya, kenapa saya bawa disaster? Tajuk yang saya bawakan hari ini, PFA, Psychological First Aid, ini kita sebenarnya dia ada kaitan dengan disaster. Disaster ialah bencana. Bencana ni sebenarnya tidak sekadar bencana alam, tetapi bencana, ia termasuk bencana alam, bencana yang berlaku pada diri kita seperti kemalangan, ataupun apa yang simple-simple pun, kereta breakdown ataupun dihina di khalayak, dimarah di khalayak, itu pun kita boleh anggap sebagai bencana. Kalau kita lihat kat sini, ini antaranya ada tsunami, ada flooding, ada industrial accident, landslide, tanah runtuh, ada perang, kemudian building collapse, ada runtuhan bangunan, dan ada aircraft crash. Ini antara orang kata disaster yang kerap kali kita dengar lately kan. Okey, baik. Ini antaranya lah rangkuman gambar-gambar, ada yang baru, ada yang lama. Ada gambar banjir. Kemudian yang gambar tengah tu kalau tak silap saya itu ialah kesan tsunami. Okey, kemudian ini gambar yang lama dululah. Tsunami di Aceh di atas, kemudian banjir, bahagian bawah juga tsunami, dan juga di sebelah kanan tu tsunami di Jepun. Dan kita juga pernah digemparkan dengan bencana MH17 dengan MH370. Dan ini juga kita boleh anggap sebagai bencana. Kereta breakdown, kereta tayar pancit dan sebagainya. Okey, baik. Jadi apabila kita berdepan dengan bencana macam ni, sebenarnya untuk kita bereaksi, sama ada sedih, sama ada nak marah, sama ada dengan senang katanya ialah numbness, speechless. Itu adalah reaksi normal selepas setiap kejadian, selepas setiap krisis yang berlaku. Dan ia akan hilang dalam tempoh 1 bulan. Tetapi kalau ia masih lagi kekal, masih remain lagi dalam selepas 1 bulan, mangsa perlu berjumpa dengan ni tadilah psikologis, psychiatrist, dengan counselors untuk bantuan seterusnya. Okey, baik. Kita lihatlah apa dia PFA, Psychological First Aid. Ia merupakan respon tindak balas tindakan berbentuk kemanusiaan terhadap ataupun kepada individu-individu yang terkesan, yang menderita akibat bencana, yang mana mereka ini memerlukan bantuan ataupun support lah. Okey, itu secara ringkasnya. Kalau kita lihat PFA ini sebenarnya untuk mengurangkan kemunculan PTSD, to reduce the occurrence of PTSD, dan juga dia developed by the National Center for Post-Traumatic Stress Disorder lah, dibangunkan oleh NCPTSD. Adakah dia dibangunkan oleh NCPTSD ini bermakna ia muncul dan dihasilkan oleh NCPTSD? Okey, kita lihat ada sejarah dia sebenarnya. Kalau dilihat pada skrin ni, dia dibangunkan oleh NCPTSD pada tahun 2006. Tetapi sebenarnya PFA ni dah lama wujud. Dah lama wujud di dunia ni. Tetapi masa tu orang tak panggil dia sebagai PFA. Okey, ini saya nak kongsi sedikit lah. As a physical first aid, it's not the practice of medicine.
psychological first aid is to the practice of psychotherapy. Maksud dia, kalau physical first aid yang melibatkan fizikal, kalau kita kecederaan, terjatuh, terplay out, luka, itu ialah physical first aid yang melibatkan perubatan. Ada ubat, ada apa orang kata air, air sapu luka, kemudian kita bandagekan dia, kalau perlu ubat makan kan, itu ialah physical first aid. Tetapi psychological first aid is to the practice of psychotherapy. Dia melibatkan proses-proses dalam psikoterapi, melibatkan psikologi. Itu beza dia. Okay, ini saya kongsikan parallels to the continuum of care. Kalau physical first aid yang di atas tu, dia ada juga crisis intervention, kemudian ada counselling, kemudian ada psikoterapi melibatkan perubatan dan juga psikoterapi. Itu ialah psychological first aid. Tetapi yang di bawah tu physical first aid memerlukan basic life support. Macam saya sebut tadilah, ada ubat-ubat, ada perlu bandage ke bandage, perlu surgery, whatsoever. Kemudian ada advanced life support. Advanced life support ni contoh kalau kemalangan, pekerja-pekerja, biasanya dia akan meneruskan dia punya terapi tu mungkin di rehab center. Kalau kita di Malaysia, kita ada rehabilitation center dekat Ceras, dan juga satu lagi kalau tak silap saya rehabilitation center dekat Melaka. Dan dia akan di-follow by medicine, ada surgery, itulah. Jadi dua perkara berbeza. Kalau selama ni kita lihat physical first aid, di rumah kita sendiri pun ada kotak physical first aid. Walaupun di rumah saya tidaklah kotak yang berwarna putih yang ada lambang orang kata apa tu, Red Crescent, bulan sabit tu. Cukuplah sekadar dalam bekas Tupperware je kan, tetapi at least kita ada guntingnya, ada ubat lukanya, ada bandage-nya kan. Itu physical first aid, dan saya percaya di setiap rumah tuan-puan pun ada tu kan. Jadi kita dah ada physical first aid yang dah sekian lama. Why not hari ni kita tambahkan lagi psychological first aid knowledge dalam diri kita. Okay. Saya nak kongsikan lagi dekat sini ialah the continuum of stress, crisis and trauma. Tadi kan saya ada sebut psychological first aid ini ialah untuk membantu individu yang mengalami event yang boleh menyebabkan dia krisis yang seterusnya untuk mengelak occurrence of PTSD. Kalau seseorang itu stres akibat event, akibat bencana, kalau tidak dirawat dia akan pergi kepada krisis, kemudian akan pergi pada trauma, dan kalau tidak dirawat lagi dengan betul, dia akan pergi kepada PTSD lah. Okey, baik. Tadi kan kita ada lihat PFA ini dibangunkan oleh NCPTSD pada tahun 2006. Tetapi sebenarnya sejarah PFA ini dah lama bermula. Saya nak bawa tuan-puan lihat dia punya kemunculan di beberapa negara, tapi hari ini saya nak bawa di Jepun dan juga di US. Okey, kalau di Jepun dulu dia bermula dengan dia disebut kokoronoke. Itu bahasa Jepun lah. Betul ke tidak eja lebih kurang lah kot macam tu. Maksud dia tu care for heart and mind. Jadi waktu tu kalau ada gempa bumi, ada tsunami, mereka ni akan turun, akan ada sukarelawan, akan pergi bagi support, apa orang kata support system kepada mangsa, dan akan ada aktiviti, ada unsurnya empathy, ada unsur kemahiran mendengar, ada unsur bermain dengan anak-anak mangsa, ada drawing dan sebagainya lah. Itu memberi sokongan emosi. Ini di Jepun. Kalau kita lihat tahun 1995, masa berlakunya earthquake Hanshin Awaji. Kemudian barulah wujudnya disaster victim assistance program tahun tu juga. Kemudian tahun 2004 di Hyogo Institute for Traumatic Stress. Ada suara saya ke? Ada. Okey. Sorry. Kalau kita lihat balik mana saya tadi? Okey, pada tahun 2004 Hyogo Institute for Traumatic Stress mula mengambil berat lah orang kata tentang bantuan sokongan awal untuk psikologi ini. Kemudian pada tahun 2006 barulah National Center for PTSD mewawarkan dan membangunkan model-modelnya. Okey. Dan kalau kita lihat tahun 2011 berlaku lagi gempa bumi yang hebat di Jepun. Barulah pada tahun 2011
WHO baru mengeluarkan dia punya pamphlet booklet berkenaan dengan PFA dalam 3/3 bahasa. Okey. Ini saya tak perlu kongsi lah. Okey, lihat lagi sekali dia kata a form of psychological crisis intervention. Itu ialah PFA. Satu bentuk intervensi krisis psikologi. Itu bukan fizikal tetapi psikologi. Okey. Kemudian tadi di Jepun ini kita lihat pula di belah barat pada tahun 1916 Perang Dunia Pertama, World War First kan. Tentera yang balik berperang ni mereka menjalani rawatan, tetapi rawatan fizikal, tetapi mereka memerlukan rawatan emosi sebab mereka berperang. Mereka bukan sahaja berperang dengan fizikal tetapi mereka juga turut berperang emosi, kematian kawan baik, kecederaan yang mereka lihat di depan mata, itu memberi satu trauma pada mereka, even mereka itu adalah tentera. Jadi pada tahun 1942 ada British Medical Journal telah menulis mengatakannya our most important finding has been the supreme need for immediate first aid treatment for the acute neurosis. Katanya dia dapati treatment diperlukan, immediate first treatment diperlukan untuk merawat neurosis yang akut. Neurosis yang akut yang dialami oleh tentera-tentera yang balik daripada medan perang. Itu yang masih hidup lah, yang dah mati tu kita kata apa dah lah kan, yang dah mati tu pula yang terkesannya siapa? Waris mangsa tadi. Jadi sebenarnya yang mengalami trauma ni bukan sahaja mangsa tetapi waris mangsa. Okey. Jadi PFA ni telah disarankan oleh WHO, United Nations, American Psychiatric Association, American Psychological Association dan juga Red Cross. Jadi ianya dah lama dah ada. Pasal itulah saya kata tadi mungkin dalam ni ada tuan-puan yang dah biasa, dah orang kata apa? Ada juga yang mungkin pernah dengar tapi tak tahu secara detail kan. Jadi sebenarnya PFA ni ialah diwujudkan sebagai untuk menstabilkan distress yang akut, untuk mitigate distress akut, untuk memberikan dia tu ada lagi harapan kan. Kemudian ada dua variants PFA, iaitu variant listen and connect. Matlamat dia ialah untuk menstabilkan dan memberikan akses kemudahan fasiliti kepada mangsa ataupun waris mangsa. Dan yang kedua ialah listen, mitigate dan connect. Mendengar dan mengurangkan dan juga menghubungkanlah mangsa ataupun waris mangsa tadi supaya dia rasa stabil dan ada akses untuk kemudahan-kemudahan, untuk bantuan-bantuan dan juga untuk meneruskan ada harapan dia untuk jadi lebih baik lah macam tu. Okey. Objektifnya. Tadi sebenarnya saya dah sebut dah dalam sedar atau tidak tadi kan objektifnya untuk mengurangkan, antaranya untuk mengurangkan luka fizikal dan juga luka mental. Kalau luka fizikal, luka kecederaan di badan melalui rawatan-rawatan dia akan sembuh just tinggal parut kan, tetapi luka mental orang tak nampak. Luka mental ini yang akan memberi kesan yang lama. Jadi PFA ini kita nak bagi rawatan awal supaya ia dapat mengurangkan orang kata tadi occurrence of mental problem itulah sebenarnya. Dan juga untuk memberikan mangsa itu rasa kuat dan dia boleh mengurus diri dia. Dan dia rasa kuat seperti sebelumnya. Okey. Dan memberikan dia to facilitate mangsa itu kepada sumber-sumber yang ada. Okey. Okey, objektifnya juga yang lain lagi ialah supaya mangsa ini terus rasa selamat, rasa tenang dan dia ada hubungan, ada apa orang kata connectedness lah, hubungan dengan orang lain tu tidak terputus kan. Dia self efficacy, dia empowerment dia ada kan, dan dia rasa tak give up, tak putus asa dan tak hopefulness. Okey. Lagi sekali PFA bukan bantuan, PFA ialah bantuan kemanusiaan
sokongan dan praktikal kepada individu yang baru menghadapi stres yang serius sama ada akibat krisis atau bencana. Sekali lagi saya nak ingatkan bencana tadi yang saya sebut-sebut tadi kan. Sebenarnya ada saya sebut di awal tadi individu yang dimarah di depan khalayak ramai, dihina ataupun mangsa harassment, sexual harassment ataupun pencabulan ataupun mangsa perkosaan itu pun sebenarnya memberi trauma kepada individu. Kita anggap sebagai bencana. Nah, ini lagi sekali saya kongsikanlah gambar contoh-contoh bencana atau krisis. Okey. Jadi kalau berlaku krisis ataupun bencana, apa yang perlu kita kita lakukan kepada mangsa dan apa yang kita perlu lakukan sebagai petugas. Sebenarnya memanglah kita ni saya petugas ke bagi Tok Petang ni nak suruh jadi petugas ke? No, supaya kita ada sedikit knowledge. Nanti kalau ada kita berdepan dengan mangsa yang menghadapi trauma krisis, kita boleh membantu mereka. Okey? Baik. Saya nak bawakan di sinilah sekejap Maslow Psychology Hierarchy. Semua orang tahu yang ni, saya percaya. Jadi hierarchy psikologi Maslow di bawah sekali kita lihat. Dia memerlukan psychological needs. Jadi bila mangsa itu mengalami krisis ataupun bencana, yang ini dah terganggu psychological needs dia. Yang ini yang kita nak bantu dia supaya dia stabil dulu psychological needs. Yang self actualization tu biar dulu. Nanti sedikit demi sedikit dia akan capailah yang lain tu. Jadi kita nak bantu dia psychological needs tu dulu. Okey. Dan biasanya kalau berlaku bencana ataupun bencana yang orang kata yang agak besar, kalau kita yang nak membantu ataupun kita ni yang nak jadi sukarelawan ni, nak pergi membantu memberikan sokongan emosi ni, jangan risau. Sebenarnya kita bukanlah berada di kawasan zon yang terjejas. Kalau lihat pada gambar tu dia ada 3 zon dan kita bukan berada di zon yang terjejas. Kita akan berada di zon yang selamat tu, yang hijau tu. Dan di tengah-tengahnya tu ada anggota keselamatan lah. Ini kalau disaster, kalau bencana. Tetapi kalau kita berdepan dengan mangsa perkosaan contoh, mangsa penderaan contoh, juga kita bukan membantu dia di tempat dia diperlakukan sedemikian, tetapi di tempat lain yang agak selamat. Okey, baik. Jadi, kenapa perlu PFA? PFA ni tadi saya dah sebutlah supaya PFA ni sebenarnya untuk memberi akses kepada sebagai sokongan apa orang kata sosial, emosi dan fizikal kepada mangsa. Kemudian dapat mengembalikan rasa terkawal supaya dia rasa tenang, supaya dia dapat membantu diri dia balik. Dan dia rasa selamat. Sebab mangsa bencana ni bila dia berdepan dengan bencana, dia sebenarnya dalam keadaan yang numbness, keadaan yang speechless. Dia kaku, dia tak tahu nak buat apa. Jadi kitalah yang stabil ni lah yang perlu membantu dia. Okey? Supaya dia akan rasa selamat, dapat berhubung, dapat dihubungkan dengan orang-orang lain dengan bantuan-bantuan. Okey? Siapa yang memerlukan PFA ni? Individu yang berhadapan dengan krisis, individu yang berhadapan dengan bencana dan juga individu berisiko tinggi yang terdedah dengan masalah mental. Okey? Baik. Ada orang tanya, bila PFA boleh dilakukan? Boleh diberikan kan? Okey. PFA ni boleh diberikan pada kali pertama kita bertemu dengan mangsa yang sangat tertekan. Selalunya sejurus selepas bencana atau krisis. Kita tak perlu nak tunggu bencana berlaku hari ni. Tak apalah minggu depan. No. Seeloknya sejurus selepas. Tetapi bawa ke tempat yang okey. Nanti saya akan kongsikan tempat macam mana. Dan kadang-kadang beberapa hari atau minggu selepas bencana. Tadi saya kata tak sesuai kan. Tetapi kita lihat juga keadaan mangsa itu. Lihat jenis bencana yang berlaku itu. Kalau kata dia ni cedera yang teruk, dibawa ke hospital, cedera yang teruk, katakan mangsa kemalangan. Takkanlah dia tengah dengan berdarah, orang kata berlemah itu kita nak pergi buat PFA dengan dia. Tak sesuai lah. Biarlah dibawa ke hospital dulu, dirawat, dia dah okey, baru kita buat PFA dengan dia. Tengok keadaan. Adakah dia boleh terus ataupun kena tunggu dulu selepas keadaan fizikal dia okey. Okay? Dia boleh dilakukan di mana-mana sahaja asalkan selamat untuk kita berada.
Lebih baik jika terdapat sedikit privacy lah. Lebih baiklah kalau ada sedikit privacy yang bersesuaian. Sebab apa? Kita nak menjaga kerahsiaan juga dan juga maruah typing error dan juga maruah mangsa. Okey. Di mana PFA boleh diberikan? Saya nak laju-lajulah sikit ni. Okey, sebab masa pun sejam je. Mana-mana sahaja. Asalkan ianya selamat untuk kita berada di sana dengan mangsa. Okey. Jadi lebih baik jika terdapat sedikit privacy. Tadi yang saya tunjukkan gambar Raja Hijau tadi tu, kalau lihat di situ di mana-mana sahaja asalkan ianya selamat untuk kita berada. Jadi kalau rujuk pada gambar Raja Hijau tadi, kawasan yang luar, kawasan yang hijau itu kawasan yang selamat. Kawasan yang dalam tadi yang zon merah tu, ialah zon yang terkesan. Di tengah-tengahnya zon kuning tu ialah di situ terdapatnya anggota penyelamat lah. Okey. Okey. Ini yang saya nak kongsikan sebenarnya hari ni. Kita dah tahu PFA ni sedikit sejarah dia. Apa tu PFA? Pada siapa kita boleh buat PFA? Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-puan agar adalah sedikit kemahiran tentang PFA ini yang mana dianya sangat simple. Basic asas dia hanya ada 3. Kalau lihat dekat skrin hanya ada 3 iaitu look, listen and link. Ingat tu je. Look, listen and link. Sebab orang yang boleh buat PFA ini tidak semestinya kaunselor sahaja, tidak semestinya sekretaris sahaja. Sesiapa sahaja boleh melakukan PFA ini. Okey, baik. Kita lihat dia punya prinsipal dia. Sebelum kita nak look, kita nak listen, kita nak link, kita kena prepare dulu. Kena prepare dulu. Nak prepare apa? Kita kena kaji dulu tentang peristiwa yang berlaku, kena kaji dulu tentang bantuan yang kita boleh bagi, kena kaji dulu tahap keselamatan tempat kejadian. Kalau kata bukan mangsa bencana alam, kena kaji dulu tahap keselamatan kita nak jumpa dengan mangsa penderaan tadi, mangsa perkosaan tadi, mangsa penghinaan tadi contoh. Kena tahu tu semua. Kita kena tahu situasi krisis tu, sebab situasi krisis tu boleh sama ada ia boleh jadi kelang kabut ke. Jadi mereka ni seringkali memerlukan bantuan atau tindakan yang pantas. Tapi sebolehnya sebelum memasuki kawasan krisis, cuba dapatkan maklumat yang tepat lah supaya kita boleh kekal selamat dan efektif dalam memberikan bantuan. Okey? Okey. Nak dapatkan maklumat. Maklumat apa yang berlaku? Di mana? Di mana kejadian tu berlaku? Bila kan? Berapa ramai? Siapa yang terlibat sebagai mangsa? Dari segi servis atau bantuan yang praktikal yang ada, siapa yang menyediakan bantuan asas? Ada ke JPAM-nya, ada ke paramediknya kan? Ada ke NGO ataupun badan-badan tertentu yang menyediakan makanan ataupun tempat tinggal sementara untuk mangsa, dan di mana mangsa boleh dapatkan bantuan, kemudian siapa yang memberikan bantuan, kita perlu tahu tu semua. Kemudian isu keselamatan, kena tahulah adakah bencana ni bila nak tamat, bila berlaku, bahaya yang ada di kawasan tu. Kalau kawasan tanah runtuh tu, bahaya yang ada di situ, landslide yang mana kemungkinan kebarangkalian yang akan nak berlaku lagi. Adakah terdapat tempat berbahaya yang perlu dielakkan, kerana kita tak tahu kan. Jadi kita kena ambil tahu tentang isu keselamatan sebelum kita pergi ke satu-satu kawasan bencana ataupun sebelum kita ingin memberikan PFA kepada individu-individu yang terkesan dengan bencana. Okey. Kemudian barulah kita lihat. Kita nak lihat apa? Nak lihat tentang keselamatan. Nak lihat jika mangsa yang memerlukan bantuan asas, jika ada mangsa yang memerlukan bantuan asas dengan segera. Kita nak lihat juga jika ada mangsa yang punya reaksi tekanan yang serius. Okey. Jadi kita kena lihat semua perkara ini. Sebab situasi krisis boleh berubah dengan pantas. Kita tak terjangka. Jadi apa yang kita temui mungkin berlainan dengan apa yang kita ketahui sebelum kita masuk ke sesuatu kawasan krisis. Jadi ambil masa, buat saringan sepintas lalu, lihat sekeliling sebelum menghulurkan bantuan. Okey. Yang penting kita sebagai orang yang akan menjalankan PFA sentiasa bertenang. Ini kita nak pergi bantu orang, kalau kita tak tenang macam mana ya? Kita sendiri yang kena bertenanglah dan berfikir dahulu sebelum bertindak, berfikir dengan rasional. Okey. Okey, baik. Ini secara detail sikitlah saya bawa isu keselamatan ni.
Apakah bahaya yang dapat kita lihat? Bolehkah kita berada di tempat kejadian tanpa membahayakan diri atau orang lain? Jika tidak pasti, jangan pergi. Dapatkan bantuan dari orang lain, berkomunikasi dari jarak yang selamat. Kemudian lihat mangsa yang memerlukan bantuan asas segera. Adakah mangsa memerlukan bantuan asas yang segera? Jadi apa yang perlu kita lihat ialah cedera parah ke mangsa tu. Sesiapa yang perlu diselamatkan? Adakah yang perlu diselamatkan? Ada tak sesiapa yang mempunyai keperluan segera? Contoh baju ke, terkoyak ke ataupun apa Jadi ada sesiapa tak yang perlukan pertolongan untuk mendapatkan bantuan jika perlu bantuan yang ada atau perlu dilindungi. Jadi kita kena ketahui fungsi, kena tahu tugas kita, cuba dapatkan pertolongan untuk mangsa yang perlukan bantuan khas. Okey. Saya pergi laju-laju lah ya. Okey. Jadi kalau kita lihat reaksi tekanan terhadap krisis, reaksi tekanan terhadap krisis akan berlaku emosi yang melampau. Kadang-kadang dia cepat marah, kadang-kadang dia akan terus menangis, menangis yang teresak-esak, ataupun dia ada rasa putus asa, ataupun ada berlaku perubahan tingkah laku, dia suka withdraw, iaitu menyendiri, dia tak nak duduk dengan kalangan orang lain. Kadang mungkin dia tak boleh nak tidur, dia dah, ialah sebab krisis itu, peristiwa, event yang berlaku pada dia tadi mengganggu dia. Lihat juga adakah perubahan fizikal, sama ada dia berdebar-debar ke, dia menggigil, dia shaking, ataupun dia sakit kepala yang berlarutan. Ada tak nampak dia kaku dan keliru? Ada tak tindak balas terhadap rangsangan luar? Tak bercakap, dia diam je. Ini kita kena lihat. Kena lihat ini pada mangsa. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu listen. Listen, maksudnya kita dengar. Kita pergi mendekati mangsa, kita bertanya tentang keperluan dan kebimbangan mangsa. Dengar dan bantu mereka untuk berasa tenang. Dengar dengan mata, dengan telinga, dengan hati, dengan jiwa, iaitu beri perhatian sepenuhnya. Bukanlah kata kita pergi dengar sambil lewa kan, acuh tak acuh. Itu tak bolehlah macam tu. Kemudian dengar dengan betul-betul mendengar, fokus. Dengar dengan hati, perasaan, dengan jiwa tu maksudnya ada empathy. Betul-betul menunjukkan prihatin kita. Dalam masa yang sama tunjukkan rasa hormat pada mereka. Okay. Mendengar ni pun kena ada kemahiran. Nak mendengar, mendengar dengan aktif, ada bahasa badan, body language tu macam mana, nada suara, bukannya pergi, macam mana rasa, macam mana perasaan, itu tak sesuai lah kan. Ada nada suara yang okey. Bila cuba letakkan diri kita dalam keadaan yang tertekan, tiba-tiba orang datang tanya, you dah kenapa ni? You okey tak? Macam tu. Apa kita rasa? Lagi tertekan kan? Okey. Perlu ada parafrasa. Kalau tuan-puan dalam Zoom ni, dalam kalangan guru kaunseling, dalam kalangan kaunselor, dia fahamlah parafrasa, refleksi perasaan semua ni, menunjukkan perasaan. Okey. Mendengar dengan aktif ni, maksudnya juga biarlah perbualan itu dinominasi oleh klien, oleh mangsa. Kita dengar dia bercakap, jangan kita banyak menyampuk. Nanti dia akan rasa dia ni macam acuh tak acuh je nak datang tolong aku. Ya ke saja je nak datang kan? Kita tak tahu kan. Sebab kita nak bantu dia, emosi dia. Kekalkan kontak mata, lihat dia, jangan sibuk nak tengok orang lain tengah angkut barang, tengah apa semua. Tak ada, kita fokus pada mangsa. Kemudian cara duduk. Cara duduk satu aras tu maksudnya janganlah mangsa tu rendah pada kita, kita berdiri, mangsa duduk tak sesuai. Ataupun mangsa berdiri, kita duduk. Mangsa dalam keadaan yang tak stabil, mungkin dia boleh, apa orang kata, emosi dia tak stabil, mungkin boleh ada, dia ketuk kita ke apa, kita tak tahu kan. Unpredictable keadaan mangsa yang dalam krisis ni. Kemudian menunjukkan empathy kita. Jangan simpati tetapi empathy. Put yourself into the shoes, kan? Am I right? Okay. Jadi rumus perbualan, beri perhatian penuh. Okay. Okay, bagaimana nak membantu mangsa untuk merasa tenang? Pastikan tonasi suara yang lembut dan menenangkan. Cakap dengan lembut je, tenang je, bukan tengking-tengking, bukan sinis-sinis. Kekalkan eye contact, biar mangsa tu rasa keberadaan kita, biar mangsa tu rasa warm, rasa diterima, dia ada dengan kita, bukan dia seorang-seorang.
Bukan kita datang ni sekadar nak selfie lepas tu pergi masuk post share yang kita ni pergi tolong. No, bukan macam tu. Kemudian yakinkan yang mereka selamat dan mereka berada di sana untuk, iaitu anda lah, iaitu kita lah, berada di sana untuk membantu. Jika mangsa berasa unreal, rasa macam tak boleh terima apa yang berlaku, bantu mereka untuk sedar dengan ada kaedahnya seperti suruh dia jejak kaki ke tanah, suruh dia rasa, bila suruh dia pijak kaki, kalau dia pakai kasut suruh dia buka, pijak kaki, apa dia rasa tanah, dia rasa tanah tu panas ke, sejuk ke, tanah tu lembap ke, suruh dia rasa. Kalau dia rasa tu, okey. Kemudian suruh dia tepuk-tepuk tangan di peha, jadi dia akan rasa okey. Ataupun boleh bawa dia, bukanlah bawa dia, maksudnya boleh minta dia namakan objek-objek yang ada di persekitaran. Contoh, boleh ke saya nak minta cik, apa yang cik nampak di sekeliling cik ni kan, boleh tanya dia. Dia kata, saya nampak ada pokok durian, satu batang, saya nampak ada van bomber, contoh. Okey, maksudnya dia boleh namakan objek yang ada sekeliling dia. Kalau dia tak boleh, dia bercakap tu maksudnya dia masih dalam keadaan yang belum okey dan mungkin dia rasa tak boleh nak terima lagi, dia rasa perkara yang berlaku itu masih unreal. Okey. Dan pernafasan, fokus kepada pernafasan, suruh dia bernafas, keep breathing, bernafas perlahan-lahan. Boleh ajak dia untuk bernafas perlahan-lahan dengan kiraan, sama ada kiraan 3 ataupun 5 macam, tapi perlahan. Tarik nafas dengan betul, tahan, kemudian ajak dia lepas dengan perlahan-lahan. Sebab teknik pernafasan itu akan membantu seseorang itu rasa tenang. Okey. Baik. Dalam kita apa orang kata berkomunikasi dengan mangsa, kena elakkan, ada perkara yang kita kena elakkan, iaitu antaranya lah, kat sini antaranya, banyak lagi sebenarnya. Antaranya, jangan kita memberi komen-komen yang kurang membantu. Seperti kita kata, alah lupakanlah, benda dah berlaku dah, nak kata apa kan, dah kehendak Allah dah berlaku. Jangan, elakkan. Ataupun sabar je lah, saya faham, sabar je lah. Kita cakap sabar dalam hati dia kemampuan dia tu, jadi elakkan. Atau Allah salah eja ya, to say saya yakin tak lama lagi awak akan okey. Cuba elakkan. Komen-komen ni buat mangsa rasa lebih teruk. Mangsa akan kata awak tak rasa seperti apa saya rasa. Sedaplah awak cakap macam tu kan. Dan juga jangan berkata saya faham apa yang awak rasa. Jangan, kalau elakkan. Ataupun orang lain pun ada juga, orang lain pun pernah juga lalui banjir teruk macam ni. Orang lain pun ada juga kehilangan harta benda dan rumah lebih teruk lagi. Tak boleh. Jangan kita nak samakan dengan orang lain, jangan kita nak buat comparison dalam keadaan macam ni. Sebab walaupun ada kita nampak macam sama dengan peristiwa sebelum tu, tetapi pada diri mangsa ianya tak sama. Okey? Ini akan memperkecilkan masalah dia. Jadi jangan menyalahkan mangsa atas apa yang dialami, tidak berjenaka tentang masalah mental yang dihadapi dan tidak memaksa mangsa untuk berbincang walaupun mereka belum bersedia. Ini antara yang kita kena elakkan lah. Minta maaf ya, banyak sangat typing error saya. Okey. Elakkan juga tidak memanggil mangsa sebagai pesakit mental. Tidak cepat marah kalau mangsa tak ikut. Contohnya kita beri dia nasihat. Tapi dia tak nak ikut, jangan marah dia. Biar dia, bagi dia ambil masa. Kemudian jangan menyampuk atau paksa untuk dia beritahu masalah dia dengan segera. Kita bertanya, dia tak cakap lagi, dia lambat. Awak ni nak cakap ke tak nak? Awak ni nak kongsi ke tak nak? Tak sesuai lah macam tu. Elakkan. Ataupun dia tengah bercakap, kita menyampuk, kita dengar. Jadi a good listener. Dengar dengan empathy. Dengar dengan aktif tetapi jangan menyampuk. Lepas dia bercakap, buat refleksi. Buat refleksi perasaan, refleksi isi. Okey, jangan sentuh mangsa tanpa izin. Contoh, ada orang yang dia cepat sangat tangan pergi letak kat bawah, okey, bersabar. Contoh, jangan sentuh mangsa tanpa minta izin dia terlebih dahulu. Apatah lagi kalau mangsa itu berlainan jantina dengan kita. Jangan, okey. Dan jangan bercerita masalah orang lain ataupun kongsi masalah kita sendiri kepada mangsa.
Kononnya kita ni nak redakan dia kan, nak bantu redakan dia kan. Kita pun kongsilah masalah orang lain ataupun masalah kita pada dia. No, elakkan. Okay. Dan jangan bagi harapan palsu ataupun maklumat palsu pada dia. Kita nak bagi dia ada terus ada harapan untuk terus rasa okey, untuk meneruskan kehidupan. Jadi jangan bagi maklumat yang salah. Dan jangan menghakimi dia lah. Jangan menghakimi tentang apa yang dia dah lakukan ataupun apa perasaan dia. Sebab orang yang dalam keadaan yang selepas krisis ni sangat sensitif. Okay. Jadi saya kongsikan juga di sini kemahiran asas menolong dengan secara ringkas lah. Antaranya mendengar dengan aktif yang saya kongsikan tadi, bahasa badan tu kena ada, bahasa badan yang macam mana, body language, intonasi suara saya dah kongsikan tadi, intonasi suara, soalan terbuka, soalan tertutup, kena ada, parafrasa, ada buat refleksi dan ada buat rumusan. Jadi kalau saya nak kongsikan ini satu demi satu, jadi kelas pula kan, ini pun masa pun dah makin mencemburui. Okey, kemudian kita pergi kepada yang terakhir, itu link. Link hubungkan. Tadi kita dah look, kita dah listen, kemudian kita nak link kan, link hubungkan dia. Jadi kita kena tahulah jenis dan lokasi perkhidmatan kerajaan dan bukan kerajaan yang ada. Kita untuk menyediakan maklumat secara langsung dengan perkhidmatan yang sediakan. Kita bagi informasi itu kepada mangsa dan hubungkan dengan perkhidmatan yang ada. Kalau di situ ada sekretaris, kita boleh hubungkan dia kepada sekretaris. Kalau di situ ada JKM, kita hubungkan maklumat tentang keperluan dengan JKM maksudnya. Kemudian tawarkan bantuan praktikal untuk menangani keperluan dan ketimbangan bantuan praktikal. Okey, kemudian sediakan maklumat mengenai tekanan dan cara untuk menghadapi. Maksudnya kita kena ada juga maklumat macam mana untuk mengawal, untuk menangani, menangani tekanan dan juga cara untuk menghadapi. Mungkin kalau ada pamphlet boleh bagi kat dia. Okey. Okey, kalau kita lihat secara orang kata mendalam sikit lah hubungkan ni juga ialah bantu mangsa untuk kenal pasti keperluan asas dia, di mana dia boleh dapatkan bantuan keperluan asas, bantu mangsa untuk beradaptasi dengan masalah, beri bantuan maklumat dari segi maklumat, hubungkan mangsa dengan ahli keluarga dan bagi sokongan sosial. Okey. Kemudian hubungkan dengan keperluan asas. Apa keperluan asas yang dia perlukan? Jadi kalau dikata saya perlukan sekian, jadi hubungkan dia dengan sumber bantuan itu. Contoh tadi saya katakan memerlukan perkhidmatan paramedik, sambungkan dia dengan paramedik. Memerlukan perkhidmatan sekretaris, hubungkan dia. Memerlukan kalau masa banjir dia memerlukan keperluan bekalan makanan, hubungkan dia dengan badan-badan yang boleh memberikan sumbangan-sumbangan bantuan-bantuan. Okey. Kemudian jangan lupa keperluan orang yang berpotensi untuk menjadi lebih teruk juga. Ada lagi orang lain yang berpotensi, mungkin waris dia. Kemudian follow up lah, tetapkan temu janji. Hubungkan juga mangsa dengan bantuan untuk beradaptasi dengan masalah. Sebab orang yang tertekan ni dia boleh merasa sangat bimbang dan tak terkawal. Jadi kita bantu mereka untuk kena pasti keperluan mengikut kepentingan. Ini saya dah sebut dah tadi lah. Saya dah sebut dah, tak nak sebut sangat apa orang kata ulang-ulang lah. Okay, kemudian hubungkan dia dengan memberi maklumat. Dan maklumat tu biarlah sentiasa update lah, sentiasa kemas kini. Pastikan maklumat tu pastikan mangsa dimaklumkan di mana dan bagaimana untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Kemudian beritahu hanya maklumat yang anda ketahui tu kita hanya memberitahu maklumat yang kita ketahui, bukan kita mencipta maklumat yang kita sendiri tak tahu bagi dia. Maksudnya maklumat tak benar, tak tepat lah. Jangan elakkan. Hanya bagi maklumat yang betul-betul kita ketahui. Okay? Pastikan maklumat itu ringkas dan tepat. Beritahu berulang kali. Sebab kadang mangsa-mangsa krisis ni, dia akan berlaku loss. Bila kita bagi tahu, mungkin dia akan hilang balik. Sebab dia dalam keadaan yang orang kata numbness, disequilibrium. Jadi kita apa orang kata keep remind them. Okay. Jadi biarlah maklumat itu tepat sekali lagi supaya dapat betul-betul membantu dia. Okay.
Kemudian hubungkan dia dengan bantuan sokongan sosial, penyembuhan untuk penyembuhan dia dari trauma. Pastikan keluarga sentiasa ada, bantu mangsa untuk berhubung dengan rakan atau keluarga, bantu mangsa untuk dapatkan bantuan spiritual jika perlu. Kemudian mungkin dapat membantu sesama mereka, kumpulkan mereka jika perlu. Pastikan mangsa tahu cara mendapatkan bantuan. Itu yang penting. Sebab kita tidak selamanya berada dengan mereka. Itu yang bantuan-bantuan itu tadi yang penting supaya mereka boleh bergerak nanti, boleh bergerak sendiri nanti, orang kata apa? Mampulah untuk meneruskan mendapatkan bantuan-bantuan nanti. Jadi di akhir kita nak membantu mereka tu, gunakanlah pertimbangan yang terbaik dalam menentukan keperluan mangsa dan juga keperluan sendiri. Terangkan jika jika kita perlu pergi dan jika perlu perkenalkan mereka kepada seseorang yang dapat membantu. Kemudian jika kita menghubungkan mereka dengan bantuan, pastikan mereka tahu cara untuk menghubungi dan apa yang mereka boleh dapatkan. Okay? Kemudian apa pun pengalaman anda, pengalaman kita, ucapkan selamat tinggal dengan cara terbaik dan doakan mereka. Semoga mereka berjaya. Okay? Okay. Adakah perlu dirujuk kepada profesional? Bila? Bila ada dalam kalangan mangsa ni keliru, depression, anxiety, kebimbangan yang melampau, tak berupaya menjaga diri, ada rasa nak bunuh diri, dia ada cakap kan, saya dah tak boleh nak hidup, saya dah tak sanggup nak hidup, saya nak bunuh diri, atau perkataan itu yang keluar, ataupun dia ambil bahan-bahan terlarang dah ada alkohol, berlaku keganasan rumah tangga yang teruk, penderaan kanak-kanak, ini boleh dah dirujuk kepada profesional tadi, kaunselor, sekretariat tadi. Okey. Okey, ini saya apa orang kata langkah-langkah lah. Okey. Jadi semasa kita menjalankan PFA dengan mangsa, kita boleh amalkan, ajak mereka, dan kita sendiri pun kita anggapkan kita ni sukarelawan lah. Okey. Amalkan teknik pernafasan dalam. Okay, teknik pernafasan sangat penting. Itu untuk membantu seseorang itu rasa tenang, dapat bertindak, dapat berfikir dengan rasional. Banyaklah teknik pernafasan. Saya pun kalau nak kongsi kat sini tak sempat lah pula kan. Banyak teknik pernafasan yang kita boleh gunakan. Kemudian teknik relaksasi otot, ada macam-macam teknik relaksasi otot. Jadi tuan-puan boleh Google, boleh YouTube, cari aja. Ada video-video pun ada disediakan. Kemudian teknik grounding. Teknik grounding tu apa? Macam tadi yang saya share tadi, tanya apa yang dia nampak, apa yang dia rasa. Nanti di hujung nanti saya kongsikan teknik grounding. Kemudian teknik mengalihkan perhatian. Amalkan juga kemahiran menangani stres, dan juga amalkan rasa syukur setiap hari, setiap masa, dan juga tahu dan amalkan teknik here and now, iaitu jangan terlalu risaukan hari esok yang belum pasti, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu regret yang dah berlaku semalam. Bersyukur dan nikmati dan rasai apa yang ada sekarang. Kita boleh amalkan tu. Okay. Coping skill. Kena tahu dan sentiasa tingkatkan coping skill. Coping skill tu ialah coping skill ni ada yang baik, ada yang buruk. Kadang orang coping skill dia stres. Contoh simple saya bagi. Bila coping skill dia bila stres, dia pergi marah-marah orang, contoh ada coping skill macam tu kan, itu tak elok lah. Ada orang coping skill dia kalau dia stres, dia makan banyak-banyak. Lepas tu dia gemuk balik, dia stres balik. Tengok baliklah coping skill tu adakah yang baik ataupun yang tak baik. Okey. Kemudian ini dia teknik grounding tadi. Teknik grounding kita boleh amalkan exercise grounding techniques ni dengan menggunakan apa orang panggil ni, deria lihat, deria rasa, deria dengar, deria bau. Okey, contohnya deria penglihatan. Kita cuba lihat apa yang ada di
sekeliling kita sekarang. Contoh kalau saya di sini, saya nyatakan 3 perkara yang ada di sekeliling saya. Saya nampak ada skrin TV, saya nampak ada meja, saya nampak ada kerusi. 3 perkara, 3 benda, 3 benda. Kemudian nyatakan 3 benda yang saya boleh bau. Kat sini saya bau pewangi, saya boleh bau apa lagi, perfume, itu. Jadi kemudian saya boleh bau coklat yang ada berhabis. Maksudnya kita boleh nyatakan apa yang ada. Kemudian nyatakan 3 benda yang kita boleh dengar. Saya boleh dengar blind di sebelah saya bunyi klik-klak. Saya boleh dengar aircon. Kemudian saya boleh dengar jam tangan saya digesek-gesek di meja, saya gerak-gerak tangan, saya boleh dengar. Kemudian saya rasa, apakah tiga benda yang saya boleh rasa? Saya boleh rasa sejuk, sebab dalam bilik ni, bilik kecil saya seorang. Saya boleh rasa apa yang kita boleh rasa, okey. Boleh nyatakan. Ini teknik grounding. Okey. Itu antaranya lah yang kita boleh buat. Jadi sentiasa kena tahu coping skill. Coping skill ni banyak lah sebenarnya, saya tak naklah kongsi di sini hari ni. Jadi kita sebagai orang yang nak pergi membantu masa krisis, masa trauma, kita sendiri perlu ada kekuatan itu, kekuatan dari segi coping skill, kekuatan latihan-latihan dan teknik-teknik supaya kita bukan sahaja bercakap untuk membantu dia, tetapi kita sendiri mengamalkannya. Okey? Jadi saya rasa masa pun dah lebih. Saya rasa sampai sini sajalah perkongsian saya petang ni, dan saya mengharapkan apa yang saya kongsikan petang ni dapatlah memberi, orang kata, input kepada tuan-puan yang ada bersama-sama dengan saya di skrin di Zoom pada petang ini, dan dapatlah membantu sekurang-kurangnya, walaupun bukan membantu mangsa bencana besar-besaran, mangsa bencana tsunami, flood, tanah runtuh, apa sebagainya yang besar-besar, tetapi kita dapat membantu orang-orang di sekeliling kita. Kalau guru-guru di sekolah dapat membantu murid-murid yang dalam keadaan tertekan, kalau di tempat kerja kita dapat membantu kawan-kawan kita yang mungkin trauma, mungkin di rumah tadi dia bergaduh sampai bawa ke tempat kerja, dia menangis, teresak-esak, kita mungkin boleh membantu dia. Okey, sebab saya nak kongsikan satu sebelum saya akhiri. Ada guru yang muridnya menangis teresak-esak dalam bilik darjah, dia terus bawa kepada kaunselor. Boleh ke tidak macam tu rasa-rasa? Sesuai ke tidak? Kalau nak tanya boleh ke tidak tu agak-agak ni sikit soalan kan, sesuai ke tidak? Sebenarnya tidak sesuai. Jadi hari inilah saya kongsikan teknik PFA ini supaya kalau kita berdepan dengan mangsa macam tu tadi, kita buat PFA dulu dengan mangsa itu, dengan murid itu, tenangkan dia. Bila dia dah rasa okey, boleh guna teknik grounding tadi dengan dia dah rasa okey, rasa tenang, baru bawa kepada kaunselor. Okey. Jadi apapun sebelum saya mengundur diri, perkongsian saya petang ni, saya harap dapat memberi input kepada tuan-puan yang berada di Zoom bersama-sama dengan saya, dan sekiranya ada tersalah kata, tersalah tutur sepanjang saya sejam dengan tuan-puan hari ini, saya mohon maaf. Yang baik itu dari saya, yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada kekhilafan dan juga kelemahan saya sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi bin Mat Dawi dan juga tim CDL atas kepercayaan dan juga peluang yang diberikan kepada saya. Okey, terima kasih Puan Kastina. Terima kasih Puan Kastina atas persembahan tadi. Baik, saya nak buka sebab saya nampak ada ramai juga yang cuba bertanya tadi. Kita nak buka pada sesi Q&A, satu atau dua soalan pada para audiens kita di talian jika ada. Okey, boleh Doktor. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Ya. Ada soalan Semua faham tu Doktor. Ya. Baik, dekat ruangan chat itu, meeting chat, kalau kita ada link kehadiran bolehlah klik tempat sebelum tu tadi, ramai yang bertanya, boleh
klik ya, dan isikan maklumat yang diperlukan untuk dapatkan sijil kehadiran ya, dalam bentuk e-sijil ya. Nampaknya macam tak ada soalan ni ya. Tadi nampak macam nak bertanya okey, faham semualah ya. Semua faham tu Doktor. Ya. InsyaAllah. Okey. Mungkin kalau nak tanya bolehlah ya, berhubung terus dengan Puan Kastina di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh ya. Perak ya. Baik, saya rasa kita dah sampai pada penghujungnya ya, dan mungkin ada satu dua perkara lagi untuk dirumuskan Puan Kastina ya. Okey, terima kasih Doktor. Jadi kita sebagai kalau saya kongsikan dari awal tadi, kalau ingat kalau perasan, kita lihat professionals, orang-orang individu profesional dalam bidang mental health ini ada 3 tadi individu, kaunselor, psikiatris dan psikoterapis. Tidak semestinya mereka ini sahaja boleh memberikan bantuan dari sudut emosi. That's why lah saya hari ini memilih topik PFA ini untuk dikongsikan supaya kita semua ada knowledge, ada sedikit walaupun sedikit kemahiran untuk kita membantu. Sebab seperti saya katakan tadi lah, tidak semestinya kita membantu mangsa bencana yang besar-besar, tetapi kadang di persekitaran kita pun ada mangsa juga Doktor. Contoh di sekolah, guru-guru sekolah, kadang ada murid-murid yang tiba-tiba histeria contoh, tiba-tiba bergaduh menjerit-jerit contoh. Itu kita perlu memberikan bantuan emosi pada mereka. Sebab kita jangan melihat sekadar kepada kecederaan fizikal, tetapi kita kena lihat kepada kecederaan emosi itu juga. Sebab kecederaan emosi itu akan memberi kesan yang sangat orang kata serius untuk diri seseorang tu, mungkin akan ambil jangka masa yang panjang. Okey, terima kasih Puan Kastina di atas perkongsian pada petang ini ya. Banyak yang kita telah pelajari ya. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ilmu yang sangat berguna ya, yang kita peroleh daripada Puan Kastina pada petang ini ya. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung rancangan ya. Kita insyaAllah ya, kita akan bersiaran lagi sesi CDF, hands-on, kluster IPG pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan ya, pada hari Jumaat pukul 3 petang insyaAllah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Kastina yang sudi berkongsi dengan kita semua pada hari ini ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.